dan berpuasa Ramadan. Ramadan hampir tiba. Berapa minggu lagi? Sebulan lagi. 3 hari lagi. Seminggu lagi lebih kurang. 3 minggu lagi. Wa tahujjal baita. Apa ni? Orang dulu panggil apa? Naik haji. Naik haji. In istata'ta ilaihi sabila. Bila kamu mampu. Tentu ya Nabi letak. Solat tak kira mampu. Han sakit ke, han demam ke, apa mesti solat. Haji sahaja satu ibadat yang kata Nabi, in istata'ta ilaihi sabila, jikalau kamu mampu. Sebab tu tadi saya tak wajib lagi. Apa? Tak mampu lagi. Dia siapa tak mampu, tak wajib. Jangan berpuasa susah hati, aku tak buat haji lagi ni, tak cukup rukun Islam lagi dah. Dia sebab Nabi kata, in istata'ta ilaihi sabila, jikalau atau setelah kamu mampu. Kalau kita mati, bila kita mati ada orang yang kena ganti balik. Itulah keluar istilah apa? Haji badal. Kita buat haji untuk si mati. Dengan syarat orang yang nak buat tu kena haji dulu, baru kita buat untuk orang yang sudah mati. Boleh kata bila Nabi sebut tentang Islam, menunjukkan inilah pengamalan yang terdapat dalam agama Islam. Solat merupakan satu perbuatan, puasa perbuatan juga, haji pun perbuatan juga, zakat pun perbuatan juga. Maknanya hidup dan Islam ini dengan perbuatan amalan ini. Sebab tu Nabi kata apa? Buniyal Islamu ala khamsin. Terbinanya Islam itu atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, menyaksikan bahawa Allah tiada Tuhan melainkan Allah, dan juga Muhammad sebagai Nabi. Wa iqamis salat, dirikan salat, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Hanya Islam lebih kepada pengamalan. Tak ada benda ini akan runtuhlah Islam. Sebab tu Nabi kata, solat tiang agama. Siapa yang dirikan solat, dia hidupkan agama. Siapa yang tinggalkan solat, dia meruntuhkan agama, kata Nabi SAW. Jadi kita boleh kata yang kata Islam itu adalah pengamalan Islam itu. Kalau iman pula lain, dia lebih kepada pengakuan. Mengaku kata Allah sebagai Tuhan, mengaku kata Nabi sebagai Nabi dan sebagainya. Baik. Qala kata Jibril. Dah macam sebut Jibril, saya pun kata Jibril lah. Banyak tak nak lagi, tak cerita lagi pun. Dah sebut dah kata Jibril. Qala kata Jibril, sadaqta, betul wahai Muhammad apa yang kamu kata tadi. Bila ditanya, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apa itu Islam, dia cerita. Nabi sebut Jibril kata betul apa yang anda kata. Qala fa'ajibna lahu, kata Sayyidina Umar, kami pelik. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia tanya kemudian dia benarkan apa yang Nabi sebut. Macam dia tahu dah kan? Dia pelik, dia tanya siapa, dia tahu dah. Qala, maka kata lagi Jibril, fa akhbirni 'anil Islam. Ceritakan, fa akhbirni 'anil iman. Cerita pula kepada aku wahai Muhammad apa itu iman. Maka qala, kata Nabi, macam-macam lepas ni dah boleh cakap Arab dah tak? Qala itu maksudnya kata, telah berkata. Qala Allah ataupun qala Rasulullah, telah berkata Rasulullah, telah berkata Allah. Lepas ni kalau saya kata qala, saya tak mengenal lah, tahu dah, tak dah. Baik, kata Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrih. Mungkin ada kaitan dengan apa Abdullah bin Umar cerita tadi. Di sinilah dalil dia mengatakan bahawa rukun iman adalah antaranya beriman dengan qadar. Kan di hujung tadi kata apa? Wa tu'mina bil qadari, beriman dengan qadar, ketentuan daripada Allah, baik ataupun buruk. Baik, tengok apa iman. Dia kata antu'mina billah, iaitulah kamu wahai lelaki yang bertanya tadi, beriman dengan Allah. Boleh kita kata iman ini lebih kepada pengakuan hati kita, membenarkan dengan hati kita. Kita mengaku dengan mulut, membenarkan dengan hati, kita melaksanakan yang disuruh, solat, zakat dan sebagainya tadi. Okey. Beriman dengan Allah wa
malaikatihi, beriman dengan para malaikatnya. Memang wujud para malaikat ni walau kita tak pernah tengok. Wa kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitabnya, kitab Zabur, kitab apa lagi? Injil, lagi Taurat, satu lagi Al-Quran. Kita beriman dengan kitab-kitab ini. Wa rusulihi, dan juga beriman dengan rasul-rasulnya. Macam mana kita beriman dengan Nabi Muhammad, kita juga beriman dengan Nabi Isa yang menjadi pegangan orang-orang Nasara. Lepas tu kita boleh berhujah dengan dia, Pak. Kami juga mengaku kata Nabi Isa Nabi kami. Pasal tak mengaku Muhammad Nabi apa? Nah, itu antara hujah yang kita boleh hujah dengan dia, Pak. Baik. Wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat. Dia akan berlaku, pasti berlaku, dan kita akan jumpa dia. Wa tu'mina bil qadari, dan kamu mesti beriman dengan qadar, iaitu ketetapan daripada Allah, khairihi wa syarrihi, baik ataupun buruknya ketetapan tadi. Cuma ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa tidak boleh mengubah qadar ataupun qada melainkan dengan doa. Saya tengok apa dia punya syarahan hadis dia, saya tak pasti. Cuma ada satu riwayat mengatakan bahawa tidak akan mengubah nasib ataupun qadar ketetapan daripada Allah melainkan dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tak pasti, saya tak mau masuk dalam bab tu. Cuma itu antara riwayat Nabi SAW. Itu soalan kedua, iaitu wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang iman. Maka kata Jibril, qala sadaqta, betul juga apa yang kamu kata. Dia pun pelik lagi. Dia tanya, dia benarkan juga. Dia tanya, dia benarkan juga. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, wahai Muhammad, ceritakanlah kepada aku apa itu ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wahai lelaki, maksud ihsan apa dia? An ta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Mana hal keadaan kita itu macam kita duduk depan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi gambarkan macam tu. Sebab manusia ni depan orang dia akan buat baiknya. Bila sebut pun tak hati dia kata. Nah, duduk depan orang memang cantik, gerakan solat kita cantik. Duduk lagi seseorang dia tak tahu lah. Bila tu dia macam duduk depan orang dia buat dengan baik. Sebab tu Nabi ikatkan bahawa ihsan tadi kita buat satu perbuatan seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh tengok pun. Cuma Nabi nak gambarkan kita buat tu betul dan baik, seolah-olah kita duduk depan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa in lam takun tarahu, jikalau kamu tidak boleh melihatnya, memang betul tak boleh tengok. Kalau kamu tak mampu tengok kepada Allah, Nabi kata fa innahu yaraka, ingatlah bahawa Allah sentiasa melihat kamu. Itu yang kata ihsan. Ihsan ni buat lebih daripada yang dituntut. Gerakan solat kita dengan baik, peran, dengan tamakninah kita, dengan tertib, dengan lanjut dan sebagainya. Karena itu yang dikatakan ihsan. Ihsan ni mungkin kita boleh kata kita buat lebih baik daripada yang dituntut. Bukan buat lagi tak baik, buat lagi baik, itu panggil ihsan. Daripada yang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir dia kata qala, maka yang terakhir dia kata fa akhbirni an al-arsal. Nah, fa akhbirni an as-sa'ati, wahai Muhammad, cerita pula kepadaku tentang as-sa'ah. Apa as-sa'ah? Dia dalam bahasa Arab kalau sa'ah jam. Ini bukan jam, bukan masa. Hari kiamat. Kiamat, sa'ah kiamat. Kenapa diletakkan sa'ah? Karena waktu itu akan berlaku. Hari yang dahsyat itu akan berlaku, dinamakan sa'ah. Baik. Wahai Muhammad, cerita kepada aku tentang sa'ah, tentang apa ni, hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Tidaklah orang yang ditanya, yakni Nabi. Nabi jawab kepada Jibril, bukanlah orang yang ditanya ini
lebih tahu daripada orang yang bertanya. Nabi kita apa? Nabi kita kata Nabi tak tahu bila akan berlaku kiamat. Baru ni ada seorang makcik tanya saya, bukan makcik dah, kau lah, Ustaz, apa amalan yang dengan amalan tadi saya boleh tahu bila saya nak mati? Sudah. Saya kata tak ada jawapan. Dia kata dia kata masalahnya bapak saya sendiri tahu bila dia mati. 3 bulan nak mati tu dia tahu, dia bagi tahu dah sekian-sekian dia akan mati. Dia sendiri yang siapkan kapan, dia sendiri yang masukkan duit dalam sampul, dia sendiri yang bagi tahu bila akan dia mati. Saya kata yang ini mungkin terkecuali. Kalaulah manusia boleh tahu bila dia nak mati, dia joli sungguh-sungguh, dekat nak mati seminggu lagi dia tahu lah. Tak ada siapa yang boleh tahu. Atau dalam bab kiamat juga Nabi kata, bukanlah orang yang ditanya ini, aku wahai Nabi Muhammad ni lebih mengetahui tentang ini daripada orang yang bertanya. Dia kata mungkin engkau lebih tahu daripada aku, tapi berani dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala bila akan berlakunya kiamat. Ada orang kata hari Jumaat, dan mungkin hadis Nabi yang mengatakan hari Jumaat akan berlakunya kiamat. Maka jaga-jagalah setiap Jumaat, jaga-jaga. Kenapa? Karena takut berlaku kiamat, kita tak sempat nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum dia berlaku kiamat, dia akan ada tanda-tanda ya, hak besar dan kecilnya, antaranya Dajjal yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala akan menguji iman manusia dan sebagainya. Baik. Cuma Nabi kata, okey, bila Nabi kata aku tak tahu, qala fa akhbirni an amaratiha, kalau begitu ceritakan kepadaku apa tanda-tandanya. Sebab tu satu ketika sahabat Nabi atau orang Badawi tanya kat Nabi, Nabi, bila akan berlaku kiamat? Nabi kata, apa yang kamu sudah sediakan untuk bertemu dengan kiamat? Kiamat kan Dajjal, saya tak pasti. Maka Nabi suruh bersiap sedia. Saya kata dekat kau yang tanya kepada saya kata macam ni lah, walau kita tak tahu bila kita nak mati dan ada apa amalan pun kita tahu, kita nak boleh tahu bila kita mati. Cuma antara persiapannya adalah kita melaksanakan perintah Tuhan dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup membuktikan persiapan kita untuk bertemu dengan kematian. Buat apa yang disuruh, tinggal yang lain. Bukan tak bagi pergi kenuri, pergi dah kenuri. Pergi kenuri gelak macam orang gelak juga, main macam orang main juga. Cuma yang Allah suruh buat, yang Allah suruh tinggal. Itu sudah cukup membuktikan kita bersiap untuk bertemu dengan kematian. Bila kita mati, semua yang disuruh kita buat, yang tinggal kita tinggal, maka tak ada apa yang Allah nak persoal sangat pun. Kenapa? Karena kita melaksanakan segala perintah Tuhan. Maka itulah yang dikatakan persiapan untuk mati, melaksanakan perintah Allah dan tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa akhbirni an amaratiha, ceritakan kepadaku apa tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha, bahawa seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Maknanya tuan, anak dan menjadi tuan kepadanya. Bukanlah kata hamba betul pun, tak kira lah perempuan mana pun, dia hamba kata hamba, dia melahirkan tuannya. Maknanya di akhir zaman Nabi gambarkan bahawa anak menjadi tuan kepada maknya. Macam mana? Semua mak buat untuk dia. Mak mengasuh susah ni. Ngasuh pun sebab nak tak boleh apa. Nak berak sendiri pun tak hati, nak makan sendiri pun tak hati. Memang kena mengasuh. Ini bila dah dewasa ni, mak jadi hamba kepada anak. Atau dengan kata lain, mak tidak boleh menegur apa kesalahan anak. Ikut suka dia. Dia nak bebas, dah besar dan sebagainya. Ini antara tanda akhir zaman, iaitu anak tidak lagi menghormati bapak dan juga bapak mereka. Wal-iyazubillah. Baik, juga antara lain, wa antara al-hufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya' yatatawaluna fil bunyan. Kamu akan melihat di akhir zaman al-hufata, orang yang tidak berkasut, al-urata al-'alata, orang yang tidak berpakaian, al-'alata, yang minta-minta. Mana orang miskin lah, orang fakir.
dia akan tukar keadaannya. Jadi gimana? Okey, satu lagi dia punya sifat dia, ri'a asya, mengembala kambing. Mana orang biasa, orang susah. Digambarkan, esok kamu akan melihat orang susah macam ni, yatatawaluna fil bunyan, berlumba-lumba untuk membesarkan bangunan mereka, rumah mereka. Orang susah bertukar menjadi senang. Mana berlumba-lumba untuk, mungkin maksud sini apa? Manusia mementingkan dunia, berlumba-lumba untuk mendapatkan kesenangan dunia, bersorok dengan dunia tanpa ingat kepada akhirat. Kalau bawa usah ingat kepada akhirat tak salah. Kan panggil orang main ngaji di rumah lah, panggil bak menunggu dan sebagainya. Ada seorang datuk di sebelah benang tunggai sana, rumah basah semua, bawah tanah ada, atas tanah ada basah. Tak tahu apa orang anak dia, wallahu a'lam. Basah tak ada masalah apa, cuma biar dengan akhirat insya-Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, summa intalaqa, kemudian pergilah. Summa intalaqa, pergilah lelaki tadi. Lepas ditanya 4 soalan tadi, kemudian Nabi jawab, dia berkata ya. Kemudian pergilah lelaki tadi. Falabistu maliyah, aku termenung seketika, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Falabistu maliyah, seketika itu bukanlah kata sedetik juga, dia beberapa hari. Summa qala li, kemudian kata Nabi kepada aku, yakni Umar. Summa qala li, kemudian kata Nabi kepada aku, Sayyidina Umar kata, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, kenalkah kamu siapa yang bertanya tadi? Siapa yang bertanya? Qultu, kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu siapa lelaki tadi. Aku tak tahu. Ini antara jawapan yang terbaik. Kalau kita tak tahu, kita kata Allah a'lam, Allah lebih tahu, Allah lebih tahu. Qala, kata Nabi, fa innahu Jibril, itulah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang kepada kamu nak mengajarkan kamu tentang agama kami. Jibril datang nak ajarkan kepada kamu tentang agama kami. Melalui soalan dia, 4 soalan tu, nak ajar para sahabat Nabi SAW, itulah Islam, itulah iman, itulah tanda-tanda tanda-tanda kiamat, dan juga apa itu ihsan. 4 soalan yang memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Wa dzakara al-hadits min turuq ukhra bi riwayat mukhtalifah. Habis hadis yang kedua tentang 4 perkara, dan saya tak ceritakan macam ini bahawa kitab 40 hadis Imam Ajluni ini adalah hadis yang terpilih daripada 40 hadis, 40 kitab hadis, dan dia ambil hadis yang pertama sahaja dimakan dalam kitab ini. 40 hadis pilihan daripada 40 kitab hadis, dia ambil hadis yang pertama sahaja. Dia pilih 40 hadis. Sebab ada satu hadis Nabi yang Nabi kata, siapa yang hafal 40 hadis aku, dia tanya apa ganjarannya. Antaranya sahabat Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dari kitab 40 hadis. Ini juga 40 hadis. Ada kitab lain yang 40 hadis juga. Semuanya beramal dengan hadis yang Nabi kata, siapa yang boleh himpun ataupun hafal 40 hadis, baginya sekian-sekian. Saya tak pasti apa dia punya ganjarannya. Cuma Imam Al-Ajluni, dia pilih 40 hadis daripada 40 kitab hadis. Dia pilih hadis yang pertama sahaja. Kalau ada hadis yang berulang, contoh kitab ni pun hadis yang sama, kitab yang kedua pun hadis yang sama juga, maka imam ni dia akan ambil hadis yang kedua, masukkan dalam kitab ni, maka mengambil berkat yang hadis yang Nabi kata tadi, 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis. Ada soalan apa? Rehasan. Ada
Ada soalan? Mau faham lah kau? Tengok ada unggul-unggul elok tadi. Faham tu? Ya? Faham cakap Melayu? Ya, Makcik. Makcik ke kau? Makcik. Ya. Tok Cik lah dia. Saya tak ada masa tu. Itu dia. Isra Mi'raj berlaku dulu. Dan ni kena tengok sejarah. Yang mana dulu? Yang ini dulu kan yang itu dulu? Saya tak tahu jawapan. Soalan macam ini, adakah sudah Isra, adakah Nabi sudah Isra Mi'raj? Setelah soalan ini, maknanya adakah Nabi dah Isra dah baru main? Jibril tanya. Saya tak tahu. Allah Ta'ala. Kalau tengok cara zahir hadis ni, tak diceritakan pun, saya tak mesti. Allah Ta'ala. Ya, Cik. Ustaz juga ada orang tanya kepada anak Sayyidina Umar. Ya. Kata penduduk sana dah tak percaya kepada qadar. Lepas tu apa jawab anak kepada Sayyidina Umar tu? Jawapan dia? Jadi saya baca tadi. Jawapan dia kata, okey, sorry ya. Dia kata saya cakap. Jawapan dia kata, qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum. Dia kata, kalau kamu balik ke tempat kamu balik nanti, bagi tahu dekat mereka, anni bari'um minhum. Aku tak ada kaitan dengan mereka. Seolah macam bila orang tak beriman, tak mengaku dengan dengan qadar, salah satu rukun iman, dia tak beriman kepada Allah. Jadi dia kata, aku yang Muslim ini tidak ada kaitan dengan mereka yang tak mengaku, yang tak beriman dengan qadar. Dan kata kat mereka juga tak ada kaitan dengan aku. Itu jawapan Sayyidina Allah bin Umar radhiyallahu anhu. Dan dia kata, demi Tuhan, dia kata, kalau dah mereka yang kata tak beriman dengan qadar, tak percaya dengan qadar tadi, kalau mereka ada segunung bukit Uhud emas, infakkan emas tadi, Allah tak akan terima pahala mereka. Kenapa? Orang yang beriman, orang yang tak beriman, dia buat baik sejauh mana pun, banyak mana pun, tetap tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil apa? Dia panggil habitat a'maluhum. Segala perbuatan kebajikan mereka akan hancur lebur karena mereka tak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia Allah kata, kalau mereka ada harta sebesar gunung Uhud pun, kalau mereka infakkan harta ini, tetap Allah tak terima karena mereka tak beriman dengan qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu jawapan dia. Ustaz, saya nak lebih tahu tentang maksud qadar tu. Okey. Qadar itu adalah ketetapan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa? Contoh ketetapan dan juga benda yang Allah tentukan. Ada contoh tak? Ketetapan dia hukum Allah lain. Hukum Allah ketetapan juga. Cuma okey, mungkin kita kata nasib ataupun apa yang berlaku di sana ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa yang berlaku itulah yang dikatakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam bab Islam kafir ini, dia tak sampai lagi peringkat ketetapan kerana Allah bagi pilihan kepada manusia untuk memilih yang hidayah. Contoh, kita tak apalah, kita lahir Islam dah. Ada golongan yang masih belum Islam lagi. Adakah itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala? Satu mungkin ketetapan Allah dia kafir, lahir daripada golongan yang kafir. Cuma Allah bagi pilihan dengan Allah menghantar Rasul, Allah menurunkan kitab, Allah mewujudkan orang Islam macam ni sebagai dia nak tengok pilihan, nak pilih yang beriman atau yang kafir. Dan kita pula kena ajak mereka pula masuk Islam.
Baik, yang kata ketetapan ni satu perkara yang berlaku di sana ada hikmah yang Allah kehendaki. Itu masuk qadar, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu masuk qadar yang saya boleh uraikan sedikit sebanyak, yakni perkara yang berlaku itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu. Contoh, anak kita insiden mati, itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai orang Islam tak boleh mempersoalkan lagi. Allah berzifah pilih anakku jadi apa ni, jadi bangsa insiden, bukan orang lain. Itu kata qadar. Kita kena mengaku dan percaya di sana ada ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rumah terbakar, ketetapan daripada Allah. Walau ada sebab-sebab yang berlaku, contoh kita cuai gambar, tapi itu ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita percaya dan kita serah kepada Allah. Mungkin ada hikmah di sebalik ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kata sekali lagi bahawa setiap perkara yang Allah kehendaki akan berlaku, dan apa yang berlaku ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pegangan kita. Kerana setiap yang Allah kehendaki akan berlaku, dan yang berlaku mesti ada hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah lain. Faham tak sih? Boleh dia tahu tak? Ya. Ya. Tiga. Hidup bersama Rasulullah, yang bertukar bersama Rasulullah, dan mati dari iman kan? Ya. Adakah Uwais Qarni, kenapa dia tak tergolong dalam sahabat? Dia hidup zaman Rasulullah tapi dia tak pernah bertemu Rasulullah. Uwais Qarni, Dia hidup dengan dia hidup di zaman Rasulullah tapi tak pernah bertemu dengan Rasulullah. ya. Betul. Kita nak perincikan lagi, kita kata pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Uwais ni dia tak pernah dia tak pernah bertemu Rasulullah. Ya. Tapi dia beriman, dan masa dalam perangan Uhud ketika Rasulullah gigi patah kan, Ya. dia tak tahu gigi yang mana patah, dia patahkan semua gigi dia. Okey. Tapi dia tak tergolong dalam sahabat. Dia Ya. sahabat. Maknanya antara syarat lain adalah melihat Nabi lah. Ya. Tambahan itu. Tambahan lagi. Ya, tambahan yang apa juga ada tadi, bahawa sahabat perlu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tambahan satu lagi, syarat menjadi sahabat Nabi kena tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uwais Al-Qarni beriman dengan Nabi, duduk zaman Nabi, cuma tak nak tengok Nabi ya, maka tak dinamakan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi kata, aku sangat rindu kepada kekasih-kekasihmu. Sahabat kata, bukan kami kekasih engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, antum ashabi, hampa adalah sahabat-sahabat aku. Yang kata kekasih-kekasihku sebenarnya orang yang tidak pernah melihat aku tetapi tetap beriman dengan aku. Itu ahbabi, kata Nabi. Kekasih-kekasihku. Yang hampa ni, kata Nabi, adalah ashabi, sahabat-sahabat aku. Sahabat Nabi ini memang golongan yang hebat, orang yang mendapat didikan langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi kata ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku seperti bintang di langit. Tak mana pun hampa ambil, hampa akan dapat hidayah. Dan dia tengok bintang. Tak mana pun kita duduk tengok bintang, semua akan dapat. Lepas tu, walau para sahabat Nabi ni dia ada kalam-kalam dia. Kawan ni kata macam ni, hak ni kata macam ni. Walau tak sama, tapi setiap kita yang mengambil pandangan para sahabat tetap mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ni golongan yang suci, yang hebat, yang hidup dengan Nabi dan mendapat ajaran dan juga didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum lagi. Ya. Ya.
yang dinamakan pada bulan Ramadan adalah kemudian dari Allah astagfirullah. Asal jannah wa a'udzu billahi dia tak sambung wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia sebut asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah asal jannah wa a'udzu billahi. Jika ulama beryaman. Jadi kita boleh bayangkan. Okey. Yang ketiga saya tunjuk juga tentang kata-kata antara surah Fatihah. Ya. Kalau boleh Ustaz jelaskan di sudut fiqh yang mungkin ada kaitan dengan zaman sekarang ini, yang mana boleh menjadikan yang boleh seorang amah ataupun apa perempuan itu melahirkan seorang lelaki yang bebas yang boleh menjadi tuan kepada amah yang boleh ada dalam. Okey, sudut fiqh. Baik, soalan pertama pasal hadis yang pertama yang cerita tentang apa tadi? Cerita tentang pasal okey. Seorang sahabat Nabi yang berhijrah kerana perempuan. Sebab tu disebutkan apa ni? Siapa yang hijrahnya kerana dunia dan juga kerana ataupun kerana perempuan. Memang abang kata tadi dia biasa dengar kata memang ada seorang sahabat Nabi yang memang tujuannya untuk mencari perempuan. Lalu disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Saya sebut tadi di sudut lain bahawa kenapa Allah Nabi mengeluarkan wanita daripada kelompok dunia. Patutnya cukuplah Nabi sebut siapa yang hijrahnya kerana dunia, dia boleh dunia. Termasuklah perempuan, termasuklah kuda, termasuklah kereta, rumah dan sebagainya. Cuma kenapa Nabi asingkan perempuan daripada dunia? Sudut lain saya kata tadi bahawa kerana antara ujian terbesar bagi orang lelaki adalah perempuan. Yang apa kata tadi, memang ada seorang sahabat Nabi yang memang tujuan hijrahnya kerana perempuan, lalu disebut dalam hadis ini. Itu tambahan daripada apa itu. Baik, yang kedua, hadis yang kedua, soalan yang pertama. Kan tadi dalam soalan yang pertama, wahai Muhammad, fa akhbirni 'anil Islam. Itulah. Jawapannya. Betul. Jawapannya, wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Nabi kata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Saya kata kena gabungkan antara dua. Sedangkan di sebelah Yaman sana, hatta antara amalan-amalan orang sana bila Ramadan ada satu doa, satu munajat, satu zikir yang disebut asyhadu an la ilaha illallah, tak disertakan pun dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, yang tu zikir. Yang saya kata tadi mungkin saya terlupa sebut. Yang saya kata tadi mesti gabung ketika nak menuturkan kalimah syahadah bagi orang yang masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu maksud saya. Maksudnya ketika satu orang yang nak masuk Islam, dia kena tuturkan dua kalimah ini. Sebab tu dia kata an-nutqu bis-syahadatain, mengucap dua kalimah syahadah. Kalau satu tak jadi, contoh asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua aku tak terima, tak boleh. Tak akan jadi iman dia, tak akan jadi Islam dia. Jadi yang abang tadi betul. Dalam sudut wirid, dalam sudut zikir memang yang tadi tak disebut asyhadu an la ilaha illallah sahaja. Dalam bab nak masuk Islam, dia mesti kena ada dua-dua ni. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku saksi juga bahawa Muhammad adalah pesuruh Allah dan juga Nabi-Ku. Memang. Baik, yang ketiga di sudut fiqhnya dan apa soalan yang keempat tu. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang hari kiamat. Kalau tak tahu, cerita pula tentang tanda-tanda dia. Nabi kata antalidal amatu rabbataha, bahawa seorang perempuan hamba akan melahirkan tuannya. Di sudut fiqh no. Ini dia. Soalan aku ganas juga. Di sudut fiqh. Baik. Dalam bab hamba ni saya tak perintah lagi ni. Ni duduk pusing lagi ni. Dalam bab fiqh kita ada bab tentang hamba, lelaki ataupun perempuan. Hamba ni kata ulama, dia macam barang. Kita boleh jual dia, kita contoh kita ada hamba, lelaki atau perempuan. Kita boleh jual dia, kita boleh hibah dia, kita boleh hadiah kepada orang lain, macam barang. Kata ulama kata dia antara gabungan antara barang dan juga manusia. Tak boleh kata dia betul-betul meja, tak boleh kata dia betul-betul manusia, kerana dia antara manusia dan dia antara barang.
boleh dijual, boleh diagih-agihkan dan sebagainya. Baik, abang soalan bang, di sudut fiqh memang kita faham dari sudut zahir hadis kita kata bahawa akhir zaman, tanda akhir zaman adalah seorang ibu akan melahirkan tuannya. Maknanya mak tidak boleh lagi menegur dan tak boleh lagi melimping anak kerana anak sudah jauh meninggalkan dalam bab menghormati mak ataupun ayah. Di sudut fiqh mungkin macam ikut nasihat bang tadi, seorang hamba dalam hukum fiqh, hamba betul ni, hamba betul, hamba mungkin Allah alam ni kalau mungkin lagi penting boleh senang balik. Bila hamba perempuan khususnya, dia bagi tuannya yang lelaki macam bini sebiji. Macam mana? Seorang tuan boleh bersama dengan hamba dia bersama dengan hamba dia. Mungkin di situlah yang dikatakan lahirnya seorang anak daripada seorang hamba. Dan di mana ada clue. Maknanya bila menikah bebas bukan dari masih hamba lagi. Okey, ulang balik. Seorang lelaki ada seorang hamba perempuan. Cerita tadi dia macamlah isteri, walau tak ada akad nikah. Maknanya boleh bersama dan sebagainya. Lepas tu dia akan apa? Ada istilah dia. Cuma kalaulah seorang tuan ini menikah dengan hamba perempuan dia, tiba-tiba melahirkan seorang anak. Ini mungkin saya pun tak terlupa dan tak ingat lagi. Abang berkata anak ini adalah tuan. Maksudnya bukan tuan, dia bebas. Maksudnya bukan hamba lagi. Walau maknya statusnya masih hamba, tapi bila tuan mengahwini seorang hamba perempuan, melahirkan seorang anak ini adalah anak yang merdeka. Lalu digambarkan seolah-olah dia tuan yang maknya masih hamba lagi. Betul tak? Betul. Atau satu lagi keadaan mengatakan macam dia berikan oleh saya ingat tak ni. Okey, boleh. Okey. Satu lagi keadaan yang kata tadi, seorang lelaki ada seorang hamba, tapi yang kahwin dengan hamba ni orang lain yang merdeka. Baik, lelaki A tuan kepada hamba ini, hamba perempuan ini tetap hamba walau dia menikah dengan orang lain. Okey. Kemudian dia melahirkan anak. Jadi anak itu yang dikatakan merdeka dengan sebab suami yang merdeka yang mengahwinkan hamba ini. Maknanya ada dua orang lelaki, seorang perempuan. Kan ada dua orang lelaki, seorang perempuan. Perempuan ni hamba, yang tuan ni tak kahwin pun dengan hamba dia. Siapa kahwin dia? Orang lain. Nikah dengan perempuan ni, tiba-tiba lahir seorang anak, yang anak ini merdeka dengan sebab bapaknya yang merdeka. Itu antara maksud adalah abang tadi. Maknanya di sinilah yang dikatakan tadi, antalidal amatu rabbataha. Cuma
dia lebih kepada yang saya sebutkan tadi. Sebab Jibril tanya, apa tanda-tanda tanda-tanda hampir kepada kiamat. Di sudut fiqh memanglah mungkin berlaku macam yang tersebut tadi, bahawa seorang hamba berkahwin dan sebagainya akan melahirkan seorang anak yang merdeka dengan sebab bapaknya yang merdeka dan sebagainya. Maknanya anak ni ikut bapak, dia merdeka, mak walau mak hamba dan sebagainya. Cuma di sini lebih kepada tanda-tanda hujung dunia nak kiamat adalah tanda disebutkan oleh Nabi SAW, iaitulah seorang perempuan melahirkan tuannya. Wallahu a'lam. InsyaAllah asalkan kita akan kongsi lagi dan berfaedah kepada kita insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي ميانمار وفي العراق وفي مصر وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.